Assalamualaikum semua, nama aku Syaful Baker dan hari ni aku nak review kamera terbaru daripada Sony iaitu ZV-E10. Okay, tunggu apa lagi? Let's go! Right, kita berjumpa lagi dan lama rasanya aku tak buat video review dan kali ni aku nak review kamera terbaru dari Sony ZV-E10 di mana ianya kamera yang boleh dikatakan level bawah-bawah tapi tak adalah bawah mana sangat pun sebab walaupun kamera ni dengan harga yang boleh dikatakan sangat-sangat berpulutan tapi dia penuh dengan spek yang sangat-sangat bagus terutama kalau korang merupakan seorang blogger, korang seorang live streamer ataupun mencari kamera yang casual untuk digunakan seharian untuk record video ataupun untuk ambil gambar. So sebelum aku nak buat review secara detail tentang spek-spek ni, jom kita tengok design kamera ni dahulu. Inilah dia kamera ZV-1 tu. Kalau tengok dari segi design daripada bahagian hadapan, so basically kamera ni sama macam kamera Sony APS-C yang lain-lain, alright. Cuma beza dia untuk ZV-E10 ni dia punya screen tilt di bahagian tepi bukannya di bahagian atas seperti A6100 ataupun A6400. So boleh nampak dia punya windshield di bahagian atas tu, di mana windshield ni boleh juga dibuka kalau kita nak buka. Alright, so biar aku buka dulu. So inilah dia windshield yang disediakan sekali secara percuma dalam kotak. Alright, so biar aku letak dulu. So inilah dia mikrofon daripada ZV-E10. Kalau tengok dekat sini, mikrofon dia ialah mikrofon sama seperti ZV-1. Dia menggunakan 3 capsule mikrofon di mana ini sangat-sangat bagus. Alright. Ini ialah dia punya power button di bahagian atas, record button dia di sini dan ini macam biasa shutter. Yang ini dia punya zoom, kita boleh zoom in, zoom out. Alright, dan inilah MI shoe. Dan seperti yang mana aku maklumkan awal, inilah kamera ILC, interchangeable lens, di mana kita boleh buka lens. Alright, biar aku buka lens sekejap. Ok, so aku dah buka lens tadi. So inilah dia menggunakan image sensor APS-C. Alright, APS-C image sensor. So sama seperti kamera-kamera Sony yang APS-C yang lain. Dia menggunakan 24 megapiksel APS-C, boleh rekod video 4K 25p dan juga boleh rekod Full HD sampai ke 100p. So dia ada slow motion, SNQ, 4 kali slow motion. Dia ada benda yang sama lah. Jadi di bahagian atas ni, ini ialah dia punya button untuk background defocus, di mana kita boleh tekan sekali untuk onkan background blur, tekan sekali untuk offkan dia punya background blur. Alright. So daripada bahagian hadapan ni pula, ini ialah bahagian belakang. So kita dapat tengok dial dia hampir samalah dengan kamera-kamera Sony APS-C yang sebelum ni. Ni menu button, sini FN button, dan di sini ada dia punya wheel. Okey, ini ialah button untuk kita onkan product showcase. Okey, kita tekan sekali dia akan on product showcase, tekan sekali lagi dia akan offkan product showcase. Dan sekiranya kalau korang perasan di bahagian atas dia tidak mempunyai dial PASM sama macam A6100 ataupun A6400. Jadi sekiranya kita nak tukar mode, kita tekan ni saja. Tekan sekali dia akan pergi ke still photography mode, tekan sekali dia akan pergi ke video mode, tekan sekali dia akan pergi ke SNQ mode. Dari segi bateri, ZV-E10 menggunakan bateri W-type. W-type bateri iaitu bateri yang sama seperti kamera-kamera Sony APS-C yang lain. Ini ialah bateri W-type, sama saja. Macam ni boleh buat W34M. Okey. Inilah kamera bateri W-type yang digunakan untuk kamera ZV-E10 ni. So dari segi bateri performance, semestinya ianya lebih baik berbanding dengan compact camera seperti ZV-1, sebab dia lebih besar, jadi boleh record video dengan jangka masa yang lebih lama. Okay guys, so sekarang aku dah pakai ZV-E10. So sekarang aku record 4K menggunakan ZV-E10 ni, menggunakan lens kit lens sahaja, tidak menggunakan lens yang special, just sekadar kit lens sahaja. Okay, so dan mic aku gunakan mic
Sony yang baru seperti mana yang korang tengah tengok ni. Ini ialah kamera ini ialah mic Sony yang baru. Ini sangat-sangat bagus dan ia ada lavalier punya mic ni. So sekarang ni mic ni kalau kau nampak, ni kat sini. So inilah mic dia. Dia ada stereo left and right. So sekarang ni aku akan pakai lah. So dari segi audio dia memang sangat-sangat bagus. Memang sangat bagus. Nanti next time aku akan review tentang mic ni pula. Dan aku rasa memang aku sangat berpuas hati lah dengan performance mic ni. Mic ni First aku nak cerita spek dia, iaitu mengenai produk showcase. So produk showcase ni di mana seperti mana yang ada pada kamera ZV-1, ianya sama sahaja, feature dia sama sahaja. Di mana apabila kita nak menunjukkan sesuatu produk di hadapan, kamera akan fokus dekat produk ni, bukannya fokus dekat aku sekarang ni. So sekarang ni aku tengah off, sekejap aku nak kasih on biar korang tengok. Okay, aku dah on. So sekarang contoh. Okay, alright. Kecil je benda ni. Alright, aku tengah tengok skrin depan ni sebab skrin dia tilt ke hadapan. Tengah tengok ni. Alright, so aku punya mic ni. Alright, tutup. Dekat sini. Alright, dia fokus tak? Rasa fokus kot. Sebab dia silau sikit sekarang ni. Okay. So inilah yang dinamakan produk showcase, di mana kalau kita nak tunjuk suatu barang macam ni, aku nak tunjuk pasal windshield ni. So basically kamera automatically akan fokus dekat benda yang aku tunjuk di hadapan. So contoh macam ni. Alright, so ini yang dipanggil produk showcase. Basically sama sahaja dengan ZV-1. Alright, so itu ialah produk showcase. Kedua, aku nak bercerita pula mengenai background blur, background defocus. Okay, so sekarang aku dah setting dulu. Sekejap. So jom kita tengok performance produk showcase dengan ZV-E10. So sekarang clear, dia panggil clear, dan sekarang aku tekan on. Okay, ini sekarang defocus dan clear, focus. So dalam keadaan sekarang ni mungkin tak nampak sangat perbezaan lah, tapi boleh nampak sikit belakang tu blur. Okay, boleh nampak sikit. Tapi kalau aku ubah kedudukan aku, mungkin belakang aku mungkin benda tu jauh sikit, mungkin dia akan berikan background defocus ataupun blur yang lebih baik. So apa kata kita buat sekarang lah, biar nak tunjuk kat korang semua. Okay, alright, so ini tak ada background defocus dan ni defocus. Tak ada defocus dan yang ini defocus. Yang ni clear dan yang ini defocus. Dan boleh nampak dia punya aperture dia punya background blur dia tu kan. Kat belakang ni bokeh dia lebih baik berbanding dengan clear. Okay, dari segi focusing performance, kamera ni dia punya autofocus yang sama dengan A6100 dan juga A6400. So focusing dia memang sangat-sangat bagus. Dia ada eye autofocus untuk mata, eye autofocus sama ada untuk video ataupun untuk foto. So dua-dua ada, dan sekarang ni kamera tengah menggunakan eye autofocus lah. Sebab tu walaupun aku bergerak ke hadapan, ke belakang, ke hadapan, ke belakang, so kamera masih lagi tetap track aku punya mata. Di sini tapi korang tak nampak lah, ada kat situ. So dia memang sangat-sangat bagus. Very good performance dari segi autofocus. So untuk korang vlogging memang tak jadi masalah apa langsung. Okay, so sekarang aku nak test pula di segi mic. So mic yang aku gunakan ni ialah mic terbaru daripada Sony, tapi aku nak test dia punya built-in mic. So kita nak tahu macam mana performance built-in mic berbanding dengan mic yang aku tengah gunakan sekarang ni. So kalau korang nak tahu, sekarang ni dekat situ ada fountain, situ ada swimming pool, tapi dia ada fountain, dia ada bunyi bising-bising lah. Tapi mungkin dengan mic yang aku guna sekarang ni korang tak berapa dengar sangat bunyi tu sebab mic ni bagus. So apa kata aku nak gunakan built-in mic, kita test dari segi performance, dari segi audio quality daripada mic ni. Okay, jap. Alright, so sekarang aku menggunakan mic built-in daripada ZV-E10. Okay, tanpa menggunakan windshield ni. So ini ialah windshield dia, di mana dia datang secara percuma dalam kotak. So tak perlu beli secara asing. So aku nak try pasang pula. So sekarang aku dah pakai windshield dekat ZV-E10 ni. Right, so inilah kualiti audio yang korang akan dapat bila korang record menggunakan ZV-E10 tanpa menggunakan additional mic. Tapi pendapat aku personally, memang the mic dia lebih bagus berbanding dengan kamera A7 III sebagai vlogging yang menggunakan ni. Dia punya performance kalau banding dengan A7 III ataupun A7C, aku bukan pakai A7 III, aku pakai A7C. Lepas tu mana-mana kamera yang lain daripada Sony memang sangat-sangat bagus, sebab mic yang 3 kapsul ni hanya ZV-1 dan ZV-E10 sahaja. Okay, hanya dua mic ni sahaja, hanya dua kamera ni sahaja yang menggunakan mic 3 kapsul. 3 kapsul mana-mana lah. Okay, aku dah kembali menggunakan mic yang lain. So additional feature tambahan pada ZV-E10 ni ialah antaranya
soft skin effect ni kita boleh on dekat ZV-E10 sama juga macam ZV-1. So sekarang ni soft skin aku set kepada low sebab aku suka menggunakan low soft skin. So tapi setengah orang mungkin dia suka menggunakan setting soft skin yang berbeza. So sekarang aku nak tukar pada setting yang lain. Sekejap. Sambil-sambil tu kau boleh nampak yang ni low, yang ni medium dan yang ini high. So sekarang ni aku set menggunakan high soft skin effect dan korang boleh nampak muka aku lebih flawless. Alright. Tak payah pakai makeup, tak payah pakai foundation. Confirm muka aku dah jadi flawless. Okey, dari segi faktor stabilization, kamera ni menggunakan satu stabilization teknologi yang baru yang boleh dikatakan sama dengan ZV-1 di mana ianya sangat bagus untuk mengelakkan gegaran yang selalu kuat bila kita berjalan sambil vlogging menggunakan kamera ni. So ini contoh video yang korang tengah tengok ni aku rekod dekat dataran Merdeka, naik tangga, dan korang boleh nampak perbezaan bila aku on dan aku off stabilization aktif yang baru pada kamera ZV-E10 ni. Okey, yang ni pula aku pegang kamera tu dekat grip dan kau boleh tengok dia punya stabilization much more better bila aku on active stabilization, tapi dia ada crop lah, 1.5 crop. Tapi okey je, tak ada masalah dalam crop ni, tidaklah terlalu rapat sangat. So kalau di segi face parity ni, dia menariknya bila kita masuk di tempat yang terang ke gelap, macam ni gelap ni, kau boleh tengok muka aku masih lagi terang. So masih lagi handsome lah. Right, so kau boleh nampak lah perbezaan dia. So ini pun benda yang bagus lah untuk kita set bila kita buat vlogging. So yang ini semua video-video yang aku try record menggunakan ZV-E10 menggunakan lens 85mm f1.4. So korang tengoklah dengan setting-setting yang aku dah set ni. So layan je lah video ni. Okay, so sekarang ialah masa untuk aku share kat korang pula mengenai live streaming. So untuk live streaming ni ZV-E10 memang sangat-sangat mudah, sangat senang, right? So first thing kena buat bila kita nak buat live streaming ialah kita kena on USB streaming dekat ZV-E10 ni, right? Cara dia, pergi kat menu, lepas tu pergi dekat nombor 2 ni, right, dan pilih USB streaming, right? Just macam tu saja. Connect a USB cable. You can cancel USB streaming state by pressing the photo video button. Okay, so bila dah ada dalam keadaan macam ni, so just connect sahaja USB dekat USB pada ZV-E10. Untuk mengatakan korang, ZV-E10 dia tak ada USB 2.1, dia hanya ada USB Type-C sahaja. Alright, so sekarang jom kita pergi tengok dekat screen monitor aku dan korang boleh tengok macam mana aku connect ZV-E10 sebagai kamera live streaming. Okay, so sekarang ni apa yang korang tengah tengok ialah kamera daripada kamera A7 III aku yang biasa aku gunakan sebagai live streaming kamera. Right, dan ZV-E10 aku masih belum buat lagi dia punya kamera lah. So nak add kamera ni senang je, pergi dekat plus ni, lepas tu pergi dekat apa nama video capture device, pergi kat sini. So kat sini aku tulis ZV-E10. Alright, so create new, tekan OK. Alright, so dekat device ni, right, untuk device ni just pilih, nampak ada keluar menu ZV-E10 tu, pilih ZV-E10 dan boom. Right, so sekarang korang dah nampak ada ZV-E10, dan sekarang ni untuk berkata korang ZV-E10 ni aku letak dekat bawah monitor ni sebab monitor aku memang tinggi. Okay, so ini ialah ZV-E10 guys. So inilah footage daripada ZV-E10 menggunakan lens kit lens sahaja. Okay, right, untuk canvas yang panggil canvas aku punya OBS ni, canvas aku ialah Full HD, tetapi
bila kita buat USB live streaming tanpa menggunakan capture card, dia hanya boleh bagi resolution HD sahaja, dia tak boleh bagi full HD. So senang je lah. So nak boleh adjust balik. So sekejap aku adjust screen. So basically sekarang ni ialah aku dah besarkan dia jadi full HD resolution. So ada yang mungkin bertanya macam mana pula dia punya quality sebab daripada HD pergi ke full HD. Personally bagi aku tak ada masalah. So kamera ni kalau kita set sebagai kamera live streaming, kadang-kadang tu jarang untuk kita buka full macam ni macam ni kita buka full macam ni memang jarang. So biasanya kita akan jadikan dia kecil lah, contoh macam ni kan. Oops. So okay, mungkin dekat sini kecil ataupun mungkin ada 2 orang masa tu kita pecah 2. So tak jadi masalah untuk kita dapatkan dia punya input daripada HD kemudian pergi ke full HD. Alright, so kalau korang live streaming pada Facebook lagi tak ada masalah sebab Facebook punya live streaming hanya boleh pergi ke resolution 720p sahaja, dia tak boleh pergi full HD. Tapi kalau untuk YouTube ataupun untuk Twitch dia boleh pergi sampai ke 4K lah. Alright. Okay, so selain daripada tu aku nak bercerita pula mengenai satu benda yang mungkin sangat-sangat best. Okay, sekejap bagi aku besarkan dulu. Mana ni? Tadi transform video screen. Right, so aku nak cerita satu benda yang sangat best di mana kamera aku yang aku sedang guna ni, A7 III ni, right, kamera A7 III ni yang aku sedang guna ni, dia tak boleh buat, iaitu audio. Sebab bila kita buat live streaming, bila kita buat live streaming macam sekarang ni, apa yang berlaku ialah audio kena datang daripada input yang berbeza. Right, so sekarang ni video datang daripada ZV-10, tetapi audio datang daripada sini. Right, dari sini ini ada audio dia. Okay, so apa yang menarik dengan ZV-10 ni adalah kita boleh ambil audio direct daripada kamera. So bila ambil audio direct daripada kamera, kita akan dapat kurangkan latency issue. So tak ada latency langsung, right? Memang zero latency sebab audio dan video diberikan secara serentak kepada OBS. Alright, so itu memang sangat-sangat menarik. So sekarang aku nak set audio datang daripada ZV-10 pula. Alright, so tunggu je aku nak setting. Okay, so sekarang aku dah pakai mic daripada ZV-10. So sekarang aku nak kena letak audio input yang capture daripada ZV-10. Cara dia sangat mudah. So caranya pergi dekat tambah ni, lepas tu pergi dekat audio input capture. So kat sini aku tulis ZV-10 mic. ZV-10 mic. Okay, so dekat sini pilih je mikrofon daripada ZV-10. Tekan OK. Alright, so sekarang mic datang daripada ZV-10. Alright, ni mic daripada ZV-10 biar aku tutup. So mic sekarang memang totally datang daripada ZV-10, bukannya daripada sini. Alright, so itulah yang menariknya bila menggunakan ZV-10 ni sebagai kamera untuk live streaming. Okay, selain daripada tu, kalau korang menggunakan Zoom ataupun Google Meet, Microsoft Teams, boleh ke pakai ZV-10 ni? Okay, jom. Sekarang aku nak tunjuk pula pakai Microsoft Teams ataupun Zoom. Alright. Okay, sekarang aku dah buka Zoom. So aku pergi dekat sini, setting, pergi dekat video. Alright, yang ini pakai aku punya A7 III dan ini adalah kamera daripada ZV-10. Alright, ini ZV-10. Okay. Alright, dan di segi audio pula, mic aku ambil daripada mikrofon ZV-10. Ni dia. Testing. Okay, korang boleh nampak input level semua dia bergerak. So basically bukan setakat boleh guna dekat kita punya OBS Studio untuk live streaming, dia juga boleh digunakan untuk kita punya meeting punya software, contohnya macam Zoom, Microsoft Teams, semua boleh digunakan juga. Alright, so itu ialah mengenai live streaming daripada ZV-10. Alright, dan sememangnya kelebihan ZV-10 ni berbanding dengan kamera ZV-1 ialah ianya kamera ILC ataupun kita panggil interchangeable lens camera. Jadi kelebihan menggunakan kamera yang boleh tukar-tukar lens ni, kita bolehlah tukar-tukar lens yang kita nak. So sekarang ni, alright, aku nak tunjuk kat korang apa jadi kalau aku pakai lens 85 f1.4G Master. Okay, aku nak tukar lens kejap biar korang tengok macam mana hasilnya bila vlog menggunakan lens 85 f1.4. Jom.
Alright guys, so sekarang aku dah pakai lens 85mm f1.4 G Master. So korang boleh nampak perbezaan di segi bokeh dia macam mana. Dan aku sekarang pakai aperture f1.4. Alright, dan aku pakai mic ni. Mic ni agak jauh, dia boleh detect, tak ada masalah. So inilah dia ZV-E10 menggunakan lens 85mm f1.4 G Master. Bokeh superb, superb guys, memang superb. Okey, yang tu tadi aku banyak cerita tentang di segi video features. Dari segi foto features pula, kamera ni sama sahaja macam kita menggunakan A6100 ataupun A6400. So basically sensor yang sama iaitu 24 megapixel, autofocus system yang sama dengan eye autofocus, tracking capability semua sama macam A6400 dan juga A6100. Low light performance pun sama. So benda samalah sebab dia sensor yang sama ataupun prosesor yang hampir sama. So dua ni benda yang sama dari segi foto. Cuma improvement banyak dibuat pada ZV-E10 ni lebih ke arah video features. So kalau korang vlogger, kalau korang content creator buat live streaming, so ini ialah kamera yang sangat-sangat bagus, yang boleh dikatakan sangat reliable. Okay, so aku rasa itu sahajalah review aku kali ini mengenai kamera ZV-E10. Aku tahu aku dah lama tak buat YouTube content untuk korang semua. So ini aku dah buat satu, lepas ni insyaAllah aku akan buat lebih banyak lagi content untuk korang semua. So kita jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa share video ni ataupun subscribe aku punya channel, alright, Shaffel Baker. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye. Stay safe. Stay safe.